Yang berbahagia Puan Wan Haji Wan Norizan Wan Mansur dan yang berusaha pengurusan tertinggi pengurusan Bita UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Cik Hafiz, Puan Rabita dan tak ada lagi. Cik Ajar tak ada lagi. Belum tertinggi lagi. Okey, maafkan saya. Tak cukup tinggi lagi. Okey. Hari ini okay, dan tetamu jemputan dari kampus Bujat Perdana, Puan Syahidatul Akmam. Ya, saya jemput dia lah untuk tengok sama-sama kita punya pembentangan kita pada hari ini. Okey, tiba tang ni pula nervous. Okey. Dan rakan-rakan semua yang sudi menyertai kita punya PowerPoint dan Excel 2016 pada petang ini. Patutnya kita nak buat pagi tadi tapi Puan Rabita ada kelas. Dan sepatutnya program kita ni kita nak buat secara bersemuka tau. Sebab kita dah mohon lama dah sebelum PKPB lagi hari tu. Patutnya kita nak staff semua datang dekat sini, so kita buat secara direct lah dekat PC macam buat adopt hari tu kan. So lagi senang lah benda ni lagi nampak dan jelas kan, so kita boleh terus buat, terus praktikkan. Tapi sebabkan PKPB ni jadi kita buatlah secara maya dan saya harap benda ni berkesan jugalah untuk staff Bita UiTM Negeri Sembilan. Ni sedikit sebanyak perkongsian untuk kerja kita jugalah sebenarnya. Dia tak basic ke, tak advance ke, dia cuma tips and tricks saja. Benda-benda yang macam nampak simple tapi kita tak tahu macam mana nak buat. Tapi dengan adanya benda ni kita boleh nampaklah saya taklah terror sangat bab Excel ni kan, tapi adalah kursus yang kita pergi. Jadi saya sharekan dengan kawan-kawan Bita Negeri Sembilan. Okey, siapakah yang memulakan Microsoft? Paul Allen dan Bill Gates merupakan pengasas Microsoft. Kedua-duanya meminati komputer. Okey, Microsoft ni start pada seawal era tahun 1975. Masa tu dia tak ada komputer macam yang kita ada sekarang, tapi dia masihlah ada perisian-perisian yang digunakan sehingga ke hari ni. Contohnya draft OData ni Paul Allen dan Bill Gates lah yang buat. Okay, boleh baca dah ni, nanti saya share lah slide. Tapi slide saya tak banyak pun, yang ini just pengenalan je. Saya banyak akan gunakan hands on kita pada hari ni. Dan saya minta kalau ada pertanyaan, boleh terus tanya soalan, pakai mikrofon pun tak apa. Kalau yang tak ada mikrofon, boleh tanya kat chat. Nanti kalau saya tak nampak, minta Puan Rabita untuk bacakan soalan sebab kita senang terus lah. Kalau ada soalan yang tak faham yang tu, saya tunjuk yang tu terus. Okay, ini adalah sejarah produk Microsoft. Dia ada sistem operasi Windows. Kalau tengok yang ni lah macam perisian lah yang macam Microsoft 365 yang kita guna sekarang. Sekarang kita cuma pakai online je dah, tak ada lah benda ni nak install pakai CD besar-besar macam ni. Lepas tu kita ada, maafkan saya ada typo tertikus ni. Tertikus lah, ni macam bentuk tikus sikit lah. Sekarang dah tak pakai lah mouse macam ni. Ni adalah salah satu produk Microsoft juga, Xbox 2001. Xbox 2001 ni dia tak banyak juga pengeluaran dia sebab masa tu sampai 2005 ke berapa tah Sony PlayStation keluarkan macam Xbox ni juga, jadi Xbox ni dah tak berapa berkembang maju jugalah. Okay, pengenalan Microsoft PowerPoint. Okay, PowerPoint ni digunakan untuk persembahan dalam bentuk slide. Dia banyak-banyak fungsi tapi dia more pada slide lah. Selalu orang akan buat presentation melalui PowerPoint 2016 ni. Sekarang kalau ikutkan
PowerPoint Microsoft dah ada 2019 tau, tapi kita punya UiTM masih belum dapatkan, saya tak pastilah kalau kat tempat lain, tapi dekat Pita Negeri Sembilan ni, kat Negeri Sembilan ni kita masih gunakan 2016 lagi. Kita belum ada license untuk 2019 ataupun kita belum dapatkan lagi produk 2019 tu. Saya rasa mungkin 2019 nanti tahun depan kot. Okay, fungsi Microsoft PowerPoint ni slide persembahan, tools. Ni saya akan cerita sikit-sikit lah sebab nanti kita akan terus ke PowerPoint sebenar tu macam mana. Kita ada template, variasi, dia banyak variasi lah. Berbagai format dan kita boleh share kepada sesiapa pengguna lain. Maksud share ni kita boleh share dan kita minta diedit. Dalam masa yang sama kita boleh nampak apa yang diedit. Dia macam share slides dekat Google Drive tu. Lebih kurang macam tu lah. Save to Clouds ni, ni 2016 ya. Save to Cloud ni ada. Baru sebelum ni tak ada. Okay, pengenalan Microsoft Excel 2016. Excel ni simpan data, pengiraan, ringkasan dan juga penganalisan data, memasukkan gambar, carta dan data dari internet. Okay, paparan Microsoft Excel 2016 ni, kita boleh tengoklah dia ada project planner. Dia bukan setakat selalu orang buat listing je kan. Sebenarnya banyak lagi function untuk Microsoft Excel ni lah. Dia tak semestinya buat listing saja. Macam ni pun inventory list kan. Macam ni boleh buat kalender tapi memang function dia banyak untuk pengiraan pun jugalah. Okay. It's fine to celebrate success but it is important to hit the lessons of failure. Bill Gates. Maksud dia, ni Oli faham kot maksud dia. Dia kejayaan tu penting lah tapi yang lagi penting apalah pengajaran yang kita dapat dari sebuah kegagalan. Okay. Setakat ni ada apa-apa pertanyaan tak? Muka ada yang tak faham dengan slide ni ke apa ke? Tak apa kan? Okay. Kita akan teruskan kepada, saya rasa saya nak buat PowerPoint dulu kot sebab PowerPoint ni senang sikit. Dia tak banyak formula sangat, dia pun tak banyak kerenah sangat. Kalau Excel, dia more to formula, number. Jadi benda-benda tu susah sikit lah. So, kita mulakan dengan PowerPoint lah, PowerPoint 2016 ni. Okay, kita buat paparan dia macam ni. Okay, new. Saya mulakan dengan new lah. Kita nak start presentation, ini yang saya maksudkan ada berbagai variasi template. Kalau semua boleh lihat, ini. Macam contoh saya buat pameran maya untuk exhibition. Sekejap. Apa nama exhibition. Contohlah kan. Ini antara yang latest jugalah. Pink Oktober ni. Saya rasa staff Pita Negeri Sembilan maklumlah juga dengan kita punya website ni yang ada di exhibition ni. Contoh macam ni kan. Pink Oktober. Ni antara pameran yang saya buat dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Dia boleh tahu kalau kita nak buat pakai AI tapi saya tak mahir sangat AI. Jadi kita gunakan PowerPoint ni untuk maksudnya kita punya ni, design ni kita tak payah design kan, tapi orang yang Microsoft ni akan buat. Contoh kita nak buat design. Nampak tak, ini design saya yang tadi tu. Mana tadi? Ni. Bila dia macam ni, bila kita buat macam ni, kita create. Dia jadi macam ni. Macam ni kita akan tukar gambar dia.
macam kita akan ikut kesesuaian dia juga. Delete macam tu. Contoh kan, kita boleh tukar, contoh kita nak warna dia, kita boleh tengok format dia dekat design ni. Dia ada macam-macam tau, kalau kita nak colour dia jadi macam ni ke, colour dia jadi macam ni ke, nampak tak? Okay, contoh kita tak nak colour dia macam tu, kita pergi dekat tepi ni ada satu, apa tak nak panggil dia punya ruang kat sini ni. Ni kita boleh tengok, choose colour yang kita nak. So dari sini kita main colour pun boleh kalau kita tak nak colour pink ni. Tapi sebabkan kita pakai pink Oktober ni, bulan kesedaran kanser payudara ni warna pink lah. Jadi kita pilih warna pink. Warna pink ni pun saya adjust juga. Sebab kalau ikut yang asal, warna dia macam ni. Nampak tak? So kita akan tukar colour dia kat design ni. Tekan kat sini. Colour. Macam ni. Tapi colour yang kita nak tu kadang tak ada kat sini. Kita nak exactly colour yang kita nak. Saya tunjuk sekali Saya laju sangat kot. Macam ni. Background. Colour. Customize colour. Customize colour. Okay. Customize colour ni nampak nak. Dia akan tulis kat sini. Text background. Dark. Text background ni apa ni text tu lah. Maksudnya perkataan-perkataan yang kita akan tulis tu. So kita sendiri akan choose. Contoh colour tu tak juga menepati apa yang kita nak. Contoh kita dah pilih ni kan. Tak sama juga, kita save. Dia tak banyak perubahan sangat sebab background dia sendiri dah penuh dengan colour. So contoh colour ni. Tak tukar pula. Cik Malaysia. Ya, saya. Ada soalan daripada Cik Hafiz. Okay. Boleh delete ke logo Kontoso atas tu? Okay. Cik Hafiz, saya suka soalan tu. Kalau perasan kan, dia ada logo-logo ni kan. Kita ada, ni yang saya akan bagi tricks dia. Saya akan buat logo tu macam ni. Nampak tak? Ni. Kalau saya galihkan ni. Ni Kontoso ni. sebab kalau kita tak ni nanti nampak Kontoso ni. Jadi kita ambil colour, kita ambil buat shape. Shape ni. Kita buat macam ni. Tak perasan kan? Macam ni kan? Nampak macam design kan? Tapi sebenarnya tak. Kita letak shape. Ini kita buatlah shape macam ni. Kita paste kat situ. Shape kita tu, kita pilihlah colour sama macam colour belakang ni. And then kita paste kita punya footer ni. So nampak macam kita punya design lah. Macam kita sendiri yang buat benda lah design untuk PowerPoint kita ni. Tapi sebenarnya tak. Macam ni lah. Ni. Ni Kontoso ni. Kontoso ni kita tak boleh elak sebab dia memang dia nak ada watermark dia dalam Pink Oktober ni. Okay. Itu. Mana lagi? Okay. Sebenarnya ni sebab saya dalam setiap pameran saya ni, saya akan letak kita punya logo footer ni dengan header perpustakaan ni. Perpustakaan ni Tok Abdul Razak Kampus Rembau dengan ni. Contoh macam Throwback Merdeka ni pun saya ambil daripada slide apa ni, daripada ni tadi tu lah. Macam ni. Saya tak ingat yang mana satu. Yang ni lah. Integral ni. Bentuk ni. Kalau kita download tadi lah, dia akan jadi macam ni lah. Tapi kita sendiri yang buat. Ni. Kalau macam ni dia tak ada watermark, yang ni okey lah. Kalau ada watermark tu kita pandai lah, kita kena hidekan benda tu ke.
buat dia nampak macam kita punya. Okay, lagi satu, selain daripada kita punya ni kan, kita tak nak, ni macam kalau Microsoft bagi ni macam skema sikit tau. Kita ambil daripada satu website bernama Slidesgo. Slidesgo.com. So ni Slidesgo ni, saya sign in tau sebab kalau tak sign in nanti dia dia nak download dia ada limit. Okay, Slidesgo ni dia banyak gila. Okay, maafkan saya. Banyak sangat dia punya contoh kita nak ambil education lah. Kita dalam banyak education kan. Contoh macam ni. Ni kan saya dah download tau untuk e-learning presentation ni. Sepatutnya saya nak buat ada ambil gambar sekejap. Matanya ada saya punya mana Excel tadi lah. Hilang ni. Sepatutnya ni slide saya yang sebelum ni. Saya pakai. Nampak tak dia punya ni? Contoh lah saya download lah sekejap. Okay, tekan je kat PowerPoint tadi tau. Ni, lepas tu tekan je PowerPoint. So dia akan, ni pun nak sign in ni, just sign in pakai Google kita je. Wah, kita punya UiTM punya tu lah. Kalau tak ada yang UiTM pun tak apa, tak ada masalah. So slide ni dia akan keluar. Bila dah download, Slidesgo tu free tau. Kalau slides yang lain, banyaknya saya dah tengok ada yang berbayar. Ataupun limit, dia terlalu limit. Dia macam satu download, dua download, lepas tu yang ketiga kita dah kena bayar. So yang Slidesgo ni so far yang saya guna, dia free lah. Kita mesti, kalau ada benda free, kita kena ambil. Sebab rugilah kita tak guna kemudahan yang kita ada. Contoh macam PowerPoint ni pun, UiTM, contoh Microsoft ni, license dia ke nak beli ni bukan murah-murah. Jadi sayanglah kalau kita tak gunakan semua kemudahan yang ada ni. Okay. Dia jadi macam ni kan. Ni contoh kan saya buat gigi ni. E-learning presentation ni. Patutnya macam ni. Tapi saya punya ni tak approve sebab adalah sebab tertentu. Okay. Tapi jadi saya buatlah slide yang lain. Senang je sebab bila kita dah ada belakang ni, dah ada design ni. So kita tak payah susah nak buat design. Maksudnya bolehlah minta tolong Cik Faizal, Usman buatkan design tapi kalau kita boleh buat sendiri, kenapa kita tak boleh buat sendiri? Macam tu. Memanglah tak secantik Cik Faizal, Usman punya design dan Cik Azri dan Cik Safizan. Tapi kita boleh buat sendiri kalau kita nak. Contoh ini pun kita boleh tukar dia punya apa yang kita nak belakang ni, nampak tak? Macam ni je, lalukan je. Okay, lepas tu ada yang tanya, saya pernah dapat soalan macam mana nak tukar colour background tu. Okay, background style ni. Nampak tak? Dia boleh tukar colour. Kalau nak format pun, just format kat sini je lah. Ini kita kena explore sendirilah saya rasa. Sebab banyak ni nak tunjuk. Kalau kita nak more colour kat sini. Kita boleh pilih colour ikut range mata kita, kita punya kehendak kita punya colour tu sendiri. Kadang dia punya suggestion colour tadi mungkin tak ada yang kita nak. Kita nak warna lain. Lain daripada warna-warna ni semua. Contoh kita nak warna pink ni. Ambil lah warna pink ni. Nampak tak? Kita boleh tukar. So, contoh macam mana saya buat dia jadi ni. Mana datang ni kan? Senang kini. Sebab dia ada gambar kan. Kita ambil gambar. Sekejap. Mana gambar? Hilang pula gambar Excel tu. Macam contoh kita ambil gambar Google Meet tadi. Ni ada dah logo Google Meet.
insert picture. Insert picture. Google Meet. Try. Okay. Lepas tu ni. Inilah ayat kita tambah sendiri. Contoh kita nak tambah perkataan, insert text box. Contoh kita ini kita dah tulis, ini pun kita dah tulis, kita nak tambah lagi text box kita. Kita nak tulis scan me. Okay, dan macam tu. So dia jadi macam ni. Dia sebenarnya benda ni senang je, kita cuma tekan je kita nak buat macam mana, nak jadi design macam mana. Dia tak susah pun. Nampak tak ini yang raw, yang ni sepatutnya sebenarnya lah. Dia sama je point dalam tu, cuma dia banyak sikit lah. Okay, lagi satu ada dalam slides go ni. Korang boleh tengok ni Anda semua boleh lihat dia ada bagi grafik. Grafik dia ni, contoh kita nak tambah dekat dalam kita punya ni, slide ni macam kosong kan, kita nak tambah grafik. Ada banyak pilihan grafik, nak bentuk macam ni ke, kita nak ada educational icons, medical icons. Contoh kita ambil satu ni ambil lah gambar. So control C and paste kat sini. Okay. Tak tahu lah gambar apa ni, tapi warna dia dekat sini nampak shape fill ni. Contoh kita tak nak lah dia warna yang asal tu, kita tukar je jadi warna ni. Warna yang mungkin sama sikit dengan atas ke, kita nak bagi dia nampak cantik ke. Tak lawa pula benda ni. Ni ada nature icons, SEO marketing. Okay, contoh kita ambil Facebook punya logo ni kan. Kita nak letak dekat sebelah kita punya ni. So kita letak kat sini. So colour dia shape fill. Pilihlah warna yang nampak tak? Kita boleh samakan. So kita nak besarkan, adjust dia. Macam ni nak kecilkan ke, tak kisahlah ikut kita punya. Ikutlah kita nak design macam ni ke, nak letak yang ni. Okay, gambar ni kan, kita dah download gambar. Contoh kita dah download gambar. Lepas tu kita nak gambar ni, saya tunjuk sekali, laju sangat kot. Macam ni kan, kita double click and then ada satu format ni akan keluar. Tu kita boleh tengok format gambar kita. So kalau kita tak nak macam ni kan, macam ada bayang-bayang ni, kita ambil gambar yang biasanya. Macam ni ke, nak ada border ke, tak nak ada border ke. Pulanglah nak gambar macam ni ke. Kalau kita tak nak kita punya, tak nak yang ada suggestion daripada PowerPoint ni, kita ambil daripada picture border ni, kita buat sendiri. Nak letak line besar ke, tak nak picture effect ke. Ni picture effect ni banyak sikit. Dia ada 3D rotation. Sekejap gambar ni tak nampak. Ikutlah kita nak pilih kat mana. So macam mana tadi, kita klik, double klik kat sini, so dia akan keluar format dia kat sini. Contoh pun tengok ada banyak daripada sini, ada remove background, ada correction, ada colour. Colour ni kita klik je, macam-macam colour boleh keluar. Nampak tak? Dia akan berubah dekat kawasan ni yang Excel saya tunjuk ni.
Ikut kita nak buat dia jadi macam mana. So itu senangnya function PowerPoint ni sebab kita nak jadikan slide kita nampak cantik. Kita nak slide kita tak bosan. Tak adalah gambar biasa. Maksudnya tak adalah macam skema je kan. Macam ni kita nak gambar colour dia. Ikut mana yang kita rasa okey. Cik Misha ada soalan. Daripada Cik Safizan. Dekat PowerPoint boleh tak tukar size slide tu? Contoh macam size A4 ke? Size slide, dia bergantung pada slide yang diberi oleh macam slides Go ni dia kecil sikit. Tapi dia tak boleh tukar. Dia satu je lah masalah dia. Dia memang ini je lah size dia. Kalau boleh tengok slides Go ni size dia tak besar tau. Dia kecil je. Kalau yang kalau contoh saya ambil daripada Microsoft ni sendiri, dia besar. Kalau tengok betul dia besar. So bila dia print out tu maksudnya kalau dia tapi kalau dia present dia akan bentuk yang sama. Dia akan luas macam ni. Dia akan ngam-ngam. Cuma bila dia print je dia akan lain sikit. Contoh ni kan. Mungkin kecil kan pasal nak. Ni pun dia dah habis 109 dah. Ini function Zoom kat bawah ni. Nampak tak? Ke Google Meet tak nampak? Ni dah 109 pun dia still kecil. Slide Go ni dia kecil sikit lah. Dibandingkan dengan PowerPoint yang macam ni. Ni nampak dia besar. Bila dia print pun dia akan jadi besar. Tapi bila dia present dia akan sama. Dia akan luas penuh lah macam ni. Tukar background gambar. Okay, function Cik Malaysia ada lagi satu soalan. Daripada Cik Al-Hazri. Cik Hazri boleh ke shadow tu kita tukar warna? Shadow tukar warna? Shadow ni tukar warna? Shadow tu kalau dia tukar warna jadi warna apa ya Cik Aziz? Macam mana soalannya? Shadow, tapi shadow ni dia tak boleh, dia contoh kan dia dah ada shadow. Soalan tu mencabar bagi saya Cik Azri. Kejap je. Shadow dia hitam je Cik Azri. Jadi dia macam ni lah nampak bawah ni. Macam tu je lah. Dia tak ada pilihan shadow colour lain. Tapi macam glow ni pun macam ni je lah. Contoh glow kan. Glow ni je lah lain sikit colour dia. Ataupun more glow colour. Ni boleh ikut Cik Azri. Nampak colour glow ni. Tapi dia still glow je lah. Yang shadow ni dia belum ada lagi. Tak nampak pula warna. Okay, menjawab tak soalan saya Encik Azri? Okay. Bolehlah macam ni. Okay. Saya dah boleh masuk Excel kot sebab Excel lama sikit. So, insert. Saya ajar yang tips and tricks je lah yang mana kita senang nak buat. So, insert ni banyaklah function dia. Dia ada boleh insert pictures, smart art. Okay. Saya tunjuk smart art ni. Kita boleh buat, apa tahu kita boleh buat catat organisasi. Sekejap. Bodoh lah. New. Blank lah. Kita ambil blank. Kita boleh insert. Catat organisasi. Insert ni banyak tau. Kita boleh buat chart. Chart ni macam ni lah.
Chat tu nanti sebenarnya kat PowerPoint okey, dekat Excel pun boleh buat chat. So saya tunjuk yang basic je lah macam ni kan. Contoh kita nak letak pita, letak rembau, seremban, bilah. Okay, macam mana dia ada 4 kategori kan, tapi kita nak dia jadikan dia lebih daripada 4. So, kita tarik ni tahu, nampak tak? Saya tarik ni, dia jadi macam ni, tarik ni. So dia akan contoh kita nak letak pilah, beting, tengoklah apa lagi campus yang ada. Nilai ke kan, macam tu lah. Okay, ni letak 10, 20, 7 macam tu. Dia akan berubah kat bawah ni. Sini boleh kot, semua boleh ikut kot. Lepas tu, yang bestnya dekat PowerPoint ni, kita punya chat ni, kita boleh pilih dia, design dia. Nampak tak? So kita tak payah susah nak colourkan dia kat mana, nak contoh kita nak change colour dia. Nampak tak ada change colour ni? Ikut kita lah. Ikut kita nak warna-warni ke, nak warna biasa je ke. Di sini ada edit data, ini change chart type, semua ada lah kat sini. Hierarchy, gambar. Okay, saya rasa macam tu je lah saya boleh tunjuk untuk PowerPoint ni. Dia tricks je. Contoh kalau kita nak yang ni kan. Transition ni dia more pada, saya tunjuk satu-satu sikit atas-atas ni apa function dia. Macam transition ni contoh kita klik gambar ni. Kita nak benda tu macam tu. Gitu je lah. Contoh dia nak fold over. Dia fold. Flash. Dia kalau kita nak buat presentation, kita bolehlah buat macam ni. Jadi kita nak lebih menarik presentation kita, klik-klik-klik tu tak adalah keluar. Macam tu kita buat macam ni. So kita pilih lah ni, kita pilih reveal. Okay. Yang ni kita pilih split. Okay. Jadi kita view kan, jadi macam ni. Macam tu. Kita tekan next, dia akan keluar macam tu. Itu antara fungsi transitions ni. Yang ni duration ni yang ni lama sikit lah kalau nak cerita, tapi dia tengoklah masa semua. And then animation ni dekat gambar ni kan, kita nak gambar ni fly in. Contoh kataan ni kita nak dia wheel, berpusing macam tu. So bila kita nampak tak, dia akan ada nombor 1, 2. So dia tahulah kita edit tu, kita dah setting dia macam mana. So nanti kita akan tengok dia macam ni. Adalah fungsi animations ni. Ini slideshow, ini tak ada apa kot. View. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan untuk PowerPoint tak sebelum kita masuk ke Excel? Excel ni cabar sikit lah. Kena ambil nota kot. Okay, ada apa-apa soalan tak mengenai PowerPoint ni? Secara ringkasnya yang tadi tu slidesgo.com. Slidesgo ni. Ya, slidesgo.com. Dia ada banyak slidesgo ni. Just yang penting kita kena ada account. Saya masukkan account Malaysia ni je.
then kita boleh download macam-macam. Contoh saya dah fikirkan untuk hari bulan 12 ni saya nak buat pameran AIDS kan. So kita type lah AIDS. Bulan 12 ni adalah hari AIDS sedunia pada 1 Disember. So ada AIDS awareness. Macam ni lah. Kalau kita malas nak download, kita tengoklah dulu apa yang ada dekat dalam templates tu. Nampaklah macam nanti kita boleh letak gambar. So benda tu tak adalah nampak macam kosong sangat. Contoh macam ni pun, slide ni pun ada yang macam tanya saya macam mana boleh dapat design ni tak. Tak buat design ni, saya ambil daripada Slides Go je. Cuma slides tu bila dah banyak sangat, kita delete lah sebab Slides Go tu dia akan bagi banyak sangat. Tapi kalau kita nak layout kita sendiri, kita just pilih lah, dia akan keluar layout dia. Macam mana kita nak. Macam tu, alamak. New slide. Macam ni. Kita sendiri yang akan create dia. So kalau kita tak nak, right click and then delete slide. Macam tu. Contoh kalau kita nak pindahkan slide ni kan, slide kedua ni kita nak pindah ke bawah, kita just drag dia sampai bawah ni. Macam tu. Contoh kalau kita nak duplicate slide pun boleh, ada duplicate slide. Kita akan ada dapat 2 slide. Hide slide pun boleh, layout, publish slide. Yang saya ceritakan tadi yang macam mana nak share tu, ni ada satu share tau. Share with people. So by email atau present online atau publish slide. Ni save to cloud. Kalau kita pakai cloud OneDrive ke ada. Yang cloud kalau pakai PC Mac ke. Tak pasti lah cloud ni. Tak pernah guna lagi. Tapi boleh kot ni nanti. Dia banyak function juga. Dan dia boleh export. Dia boleh create to PDF. Dia boleh just save as to PDF ke. Tengoklah. Macam mana kita nak save as dia. Macam tu lah save as. PDF ke. PowerPoint template ke. Kita nak jadikan dia JPEG pun boleh. So macam contoh saya pakai slide tadi kan. Yang ni kan. Kita klik kat slide ni. Kita nak benda ni je kita share nanti. Kita save as. And then kita letaklah kat browse kita kan. Kita pilih JPEG. And then save. Okay. So ada all slide ataupun just this one. So kita ambil just this one. So dia akan save lah dekat kita punya slide ni. So kita akan keluar JPEG yang ni je lah. Yang ni yang kita akan share dekat macam kat email ke. Benda ni je. Dia nampak macam design sendiri tapi bukan. Pakai PowerPoint je. Okay. PowerPoint okay tak? Sebab kita nak masuk kepada Excel. Excel ni panjang sikit notes dia. Harap petang-petang ni taklah ngantuk sangat cerita pasal Microsoft ni. Okay, kalau tak ada soalan kita teruslah masuk Excel. Okay, Excel. Ini adalah laporan pemilikan silibus Pita Rembau Negeri Sembilan. Saya pilih workbook ni, Excel ni sebab saya rasa dalam banyak-banyak sepanjang kerja ni, yang ni paling banyak main dengan nombor. Sebab Excel ni dia more to numbering sebenarnya. Okay, sebelum tu saya ceritakan dulu pasal worksheet. Ni adalah sheet kat bawah ni. Nama dia adalah sheet. Sheet Pita Kuala Lumpur, sheet Pita Kampus Remban. Okay, macam mana kita nak copy sheet ni. Contoh kita nak move dia. Kalau nak move senang je kita drag je macam ni. Nampak tak? Sekali lagi contoh kita nak pita pilah ni kat belakang. Kita tarik dia sampai ke belakang.
tekan yang lama-lama, klik situ. Okay. Kalau kita nak copy pula, contoh kita nak copy pita kuala pilah ni, kita tekan right click and then ada move or copy. Tengoklah kita nak ke new book. New book tu maknanya kita akan buat buku yang baru. Ataupun kita nak masukkan dia dalam sheet-sheet yang telah kita buka. Ataupun kita nak pindahkan dia ke move to end. Tapi make sure kita create a copy lah, sebab kalau tak nanti kita just, kalau dia tak, kita tak create a copy, kita just move dia je. Macam kita boleh movekan dia melalui benda ni, tapi ini macam senang kata macam orang baru nak pindahkan sheet lah, macam ni nak cakap kita boleh move ke, contoh kita tak gunakan create a copy ni, kita akan pindahkan macam ni je secara manual. Kalau macam ni kita pindahkan dia macam laju sikit lah. So kita move copy, create a copy, so ada pita pilah, dia akan automatically rename dia pita kuala pilah 2 macam tu. So kalau kita nak tukar nama dia, kita double click. Okay, dia akan rename balik. Dia kalau kita nak macam ni pun boleh. So kalau kita right click and then ada rename, ada delete, ada tab color. Tab color ni ni lah color tab-tab tu. Okay, lagi satu saya akan tunjukkan contoh kita bila buat kerja kan. Ni kan macam banyak kan. Kita kadang tak perasan tau kita nak buat kampus Rembau tapi sebenarnya sheet tu tengah buka dekat Seremban. Jadi kita duk edit lah Seremban punya. Sebab apa? Sebab kita keliru. Jadi macam mana kita nak buat? Kita hidekan yang lain. Hidekan. Bukan delete tau, hide. Function hide ni supaya kita tak adalah keliru sangat. So dah kita dapat yang Rembau je. So yang lain kita tak nampak. So kita tak akan tersalah, kita tak adalah terkeliru sangat. Tapi nanti jangan cemas pula kalau tiba-tiba hilang pula. So kita right click balik dekat sheet pita kampus Rembau ni. So kita akan nampak unhide tu. Dia akan keluar pita kuala pilah kampus Seremban. So kita unhide lah semula. Unhide. Macam tu. Boleh tak? Boleh ikut tak? Ke laju sangat ke? Tak faham sangat ke? Okay, saya rasa semua boleh kot. Itulah function kita nak. Dia ada function tau sebenarnya kita hide ni semua. Sebab kalau tak nanti kita tak tahu benda ni boleh buat hide. Sebab dia macam banyak sangat. Kalau kita tak hide nanti kita jenuh nak mencari satu-satu. Padahal kita nak buka, contoh kita nak buka pita kampus Rembau punya je. Itulah function hide. Tab color tadi saya dah tunjuk. Okay. Ni ada satu merge cell. Saya besarkanlah supaya semua boleh nampak sikit. Saya ambil pita kuala pilah punya ni. Ini kita akan tunjukkan cara merge cell. Okay. Ini Ini saya unmerge balik lah. Unmerge cell. Okay. Tadi kan ada 4 ni kan. So kalau kita nak, contoh kita nak buat ni, nak mergekan dia. Merge and center. Okay. Tapi dia macam lambat kan kalau kita nak buat satu-satu. Merge and center. So saya bagi tips macam mana kita nak sekalikan je. Ni ada 4 ni kan. 4 kawan dia ni. Kita drag sampai sini. Kalau kita merge and center, dia akan keluar ni. Merging cells only keeps the upper left
So dia akan ambil yang perpustakaan Tuan Abdul Razak je. Dia tak akan ambil semua yang 4 row tadi. So macam mana kita nak buat? Unmerge balik. Sekejap. Kita merge across. Ini adalah function merge across. Dia akan keluar macam ni. Merge across. Nampak? Ke nak ke ramai yang dah tahu merge across ni. Sebab merge across ni dia kalau kita nak buat tajuk tu panjang-panjang sikit, merge across lah tadi. Unmerge tadi, unmerge lah. Kalau kita tak nak mergekan cell dia, kita unmerge balik. Tu antara function merge cell tadi. Kita nak cantumkan semua sel ni menjadi satu sel. Itu maksud merge cell. Merge. Clear. Okay. Seterusnya kita pergi ke function clear. Clear ni contoh nampak tak clear ni dia ada clear all. All ni dia clear lah semua. Memang ni saya tekan kat sini tau. Back Ni clear all ni color dia clearkan, format dia clearkan, contents dia clearkan. Kalau dia kata kita nak clear contents je lah. Color dia takkan hilang. Macam tu lah. Jadi clear ni pun ada function-function dia. So kalau kita nak clear format pun just clear format je. Dia tak clearkan kita punya contents. Tapi kalau contents kita tu ada format, maknanya dia akan effect. Macam tu lah maksud dia. Teams kat page lead. Cik Nisha. Ya saya. Soalan daripada Cik Hafiz. Boleh tak tunjukkan cara nak buat hide dia sekata semua row hide kot? Row hide macam mana? Hide. Hide macam mana? Hide tinggi. Row hide ke Cik Hafiz? Saya rasa setiap row tu kan kadang-kadang kita key in row dia tu punya height tak sama kan. Oh okay. Row height saya faham. Okay, row height tu macam ni kan Cik Hafiz. Kita tengok dekat format ni. Kita dah select cell ni kan. Kita tengok kat format ni. Row height dia kat sini kan. 18.75. Kita tengok kat bawah dia pun sama kan. Okay, contohnya row ni kan macam besar sikit kan. Ni contoh kita nak dia semua sekali, maksud Cik Afi nak semua jadi sama kan, sekata kan. Okay, ambil row height ni tadi. Type lah 18.75. So ini semua row ni akan sekata. Tak nampak sangat lah. Okay, contohlah macam ni kan. Ni berbeza-beza kan ni kan. Saya nak kolom ni sekata. Kolom width ni contoh saya nak 20. Besar sangat tak 20? 20. Ni akan sekata tau. Ni akan sama. 20, 20, 20, 20. Kalau dia bila dia print out tu nanti dia akan semua ni sama. Cuma bila dia macam ni, kita wrap text lah. Macam tu lah, wrap text. Okay, macam mana kita nak dapat ni tadi? Kita klik macam ni. Row height ni tadi ni. Row height. Tengok row dia ni. Kita nak berapa? Dia boleh auto fit tapi auto fit ni nanti macam ni dia akan back to asal. Auto fit ni dia back kepada kita punya Excel yang asal. Okay, boleh tak pasal row ni?
Ni delete ni macam biasa dah, delete cells, delete columns. Kalau kita nak delete, kita nak add, macam ni lah. Baik, kalau kita klik ni, kan kita dah pilih row ni, ini kita right click, dia boleh ada format cell, row height kat sini. Semua ada lah. Sama je function dia dengan kat atas ni. Okay. Lepas tu saya nak tunjuk satu Teams yang ini saya tak tahulah dia berguna juga, tapi kalau kita jenis nak dia nampak cantik kan, kita boleh tukar sikit colour dia. Nampak tak dia ada kat page layout, tunjuk sekali page layout and then Teams. Dia akan automatic berubah. Dia banyak colour lah, jadi saya rasa kita tak guna kot, tapi mana tahu mungkin ada yang suka colour kan dalam Excel, kita boleh customkan dia. Nampak tak? Colour tu berubah. Ni untuk yang banyak-banyak colour lah, macam laporan pemilikan silibus ni memang banyak colour sebab dia antara yang memang kena banyak colour, kalau tak nanti keliru. Kalau yang buat silibus ni faham lah. Contoh kita tak nak colour yang disediakan oleh template Microsoft Excel ni, kita ambil customize colour. Ikut kita lah. Nak tekan, nak pilih dia warna ni ke, nanti kita save. Kita boleh buat dia lah, font dia pun kita boleh pilih kat sini. Add background. Okay, ini yang terbaru daripada sebelum ni, tak pastilah 2010 ada tak background ni, tapi yang 2016 ni macam mana kita kata dia add background, sebab ada orang yang akan guna background ni untuk dia punya watermark company dia. Dia akan gunakan ke bawah pula gambarnya, kejap contohlah background company dia. Contohlah kita buat ni. Tapi ni bila kita print out dia takkan ada. Dia just a background. Selalunya company yang buat macam ni untuk promosi dia jugalah, sebab dia akan hantar benda ni, dia punya sebut harga ke belakang tu, kalau perasan macam ada watermark dia punya company daripada syarikat dia kan, pembekal kan, dia akan hantar soft copy macam ni, dia akan ada belakang ni. Selalu company business dia akan buat macam ni sebab dia nampak lah, kita akan nampak okay company ni punya. So kita pun tak keliru lah bila buat sebut harga tu, dia bagi macam ni, okay, kita tahu ni dari company ni, sekian-sekian sebut harga dia sebab belakang ni dah ada ni. Tapi bila print kita takkan nampak. Dia akan kosong macam ni. Tak ada apa. It's just a background. Background untuk kita sendiri je. So kalau kita tak nak ada background ni, mungkin background ni macam tak sesuai ataupun kita tak suka sangat, kita delete je lah background. Macam tu je lah. Ni function background. Print area ni semua biasa je. Create chart. Macam dekat PowerPoint tadi, kita ada function untuk chart juga kan. Sama juga macam dekat sini, kita ada chart juga. Carta yang kita nak buat. Okay. Contoh macam kita nak buat pita collar pillar punya kampus Rembau ni semua, kita nak tengok, kita nak present lah untuk kita punya carta. Kita pilih ni tau, pita collar pillar, kita pilih lah dia punya pita dia, maksudnya macam tu, lepas tu kita pilih jumlah dia. Dan kita ambil recommended chart. Kita boleh pilih kat sini tapi
recommended ni adalah antara yang okey sikit lah. Kalau kat Excel dia akan recommend kita macam ni. Nampak tak? Saya harap view saya jelas ni dekat Google Meet. Kalau tak nampak bagi tahu sebab mungkin dia kecil ke. Okey, contoh kita dah ambil ni. Kita nak melintang macam ni boleh. Contoh kita ambil ni. Okey, sekejap saya besarkan lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat carta ni. Carta ni kita buat tak perlu susah, kita buat daripada apa yang dah ada dalam kita punya ni je tadi. So carta ni kalau kita ubah number kat sini, contoh kita tengok pita Kuala Pilah 640. Contoh kita letak kosong. Dia immediately akan keluar kosong kat sini. Apa yang kita adjust kat sini, sini akan bertukar. So kita batal balik pada 640 tadi. So dia akan balik 640. Nampak tak? Okay. Chart title ni, chart ni macam macam bosan sikit. So kita klik kat sini, dia akan ada. Contoh kita klik kat chart ni, automatically akan keluar design. So kita juga yang akan pilih design. Nampak? Dia mungkin tak dia lebih kurang je kot dengan PowerPoint tadi. Design. Contoh kita tak nak lah pita campus, kita tak nak lah warna biru kan. Kita change colour. Macam-macam colour kat sini lah. Ataupun kita tak nak chart type ni, kita tukar chart type lain. Sebab tadi kita recommend, kita minta Excel recommend kan. So kita, contoh kita nak pakai carta pie. Dia kan jadi macam ni lah, carta pie. Macam ni. Ini, okay, saya bagi tahu function yang tepi ni tahu, yang tambah-tambah ni. Chart title, data labels, macam ni. Kalau kita klik, dia akan keluar. Chart style pun ada kat tepi ni. Okay. Dan chart filter. Chart filter ni, chart filter ni tak sesuai pakai chart pie ni. Dah kita delete balik, kita buat baru. Buat baru senang je macam ni. Okay, contoh kita ambil panjang sikit. Ambil 3 row ni kan. Dia boleh ambil ni tapi make sure kena ada kita punya, apa nama dia? Dia kalau dalam matematik tu kita ada X dengan Y tu. Y dia yang atas, X dia. Ni X. Pita Kuala Pilah ni X. Macam mana nak cakap tapi inilah. Kita pilih lah ni, 3 ni. And then kita klik insert tadi. Kita ambil recommended chart. Nampak tak? Kita boleh pilih ikut apa yang kita nak. Besarkan sikit lah. Nampak sikit. Okay, chart filter ni tadi. Contoh kita tak nak lah tiba-tiba kita pula yang tak nak pita kampus Rembau. Kita untick dia and then kita apply. Okay, no? Dah tak ada pita kampus Rembau. Nampak tak? Ni chart filter nama dia tadi. Kalau kita nak balik pita kampus Rembau, kita klik balik. So, and then apply. Dia akan muncul semula. Names pun ada. Macam ni lah. Chat ni senang sebenarnya sebab selalu kalau buat data nanti kita akan terus buat chart ni. Chart ni and then okay, chart ni. Okay, mana saya tekan tadi? Select data. Okay, ini adalah function switch row or column.
Ni yang saya maksudkan X dengan Y tadi tu. Contoh kita tak nak pita campus Rembau ni kat bawah, kita switch dia. Macam tu lah. Nampak tak? Tak apalah. Benda ni susah sikit, dia complicated sikit. Kalau buat chat ni kita ambil yang simple je. Sebab kalau kita advance sangat takut kita pun pening dengan carta yang kita buat. Ya, tapi dia more macam ni lah. Ni kalau nak cantik sikit lah, pilih warna macam ni. Dia ada design dekat bawah ni. Cik Malaysia, Ya, saya para ada satu soalan daripada Dr. Sarina Osman. Okay. Bolehkah kita ubah tulisan dari huruf besar ke huruf kecil? Dan sebaliknya, macam dekat Microsoft Word kan kita boleh ubah huruf kan, capital ke nak sentence, capital letter, huruf kecil, huruf besar. So kalau dalam Excel ni ada tak function tu? Kat home. Okay. Yang tu saya nak share juga sebenarnya tadi. Dekat Excel ni, dia ada satu kelemahan dia, dia tak ada function yang tu. Nampak ni, dia tak ada. Dia cuma decrease and increase je. Dia takkan ada yang macam dekat Word tu. Selalunya kita akan pindahkan, kalau kita nak macam tu, kita kena pindahkan kat Word. Dia ada satu formula tau sebenarnya untuk jadikan huruf kecil dan huruf besar tu. Tapi formula tu dia susah sikit. Bila dia buat dia jadi macam mana Cuba Cik Malaysia tunjuk contoh satu. Sekejap Okay, contoh Okay, sekejap. Kita nak namakan dia contoh ni kan. Contoh saya buat lah Kuala Ilah. Okay, saya nak dia jadi huruf besar semua kan. So saya letak, dia ada perkataan-perkataan dia tau. Macam ni saya pilih proper. And then saya pilih Pita Kuala Pilah. Dia akan jadi macam ni. Dia bergantung pada Excel ni dia ada, kita kena banyak mahir yang formula tu. Formula text ni. Ni. Ini saya boleh tunjuk tapi banyak sebenarnya formula dia. Dia ada fix, macam proper tadi. Yang ni lah proper. Proper tu macam ni lah. Contoh kita letak dia. Ayat tak, dia punya ni tak sekata kan. So, bila kita letak proper tu, dia akan cantik kan. Dia dalam formula teks ni. Dia ada banyak sebenarnya. Kalau saya tunjuk satu-satu ni, saya takut pukul 5 pun kita tak habis lagi doktor. Tapi boleh kalau kita nak, contoh kita nak dia ni pita kampus Seremban. Drag je lah dia. Nampak? Bila kita drag, dia akan jadi elok lah pita kampus Seremban. Dia nama dia proper. Dia banyak, kalau proper ni untuk perkataan yang proper. Kalau yang huruf besar semua, saya tak ingat nak formula dia. Sekejap Okay, kalau dia nak, okay, ini apa? Apa adalah untuk huruf besar. Saya delete dah balik formula ni. Sama dengan apa. Apa untuk huruf besar. So kalau dia lower, contoh ni huruf kecil kan. Ni huruf besar kan. Pita kampus Rembau ni.
Saya nak dia huruf kecil. So kita letak lower. Kita select ni and then semua akan huruf kecil. So dia kalau nak proper yang huruf besar, huruf kecil macam ni kan. Yang kalau besar, huruf besar apa and then lower. Dia tak ada exactly macam kalau words kan ada kat sini kan untuk huruf kecil nak huruf besar macam tu kan. Tapi Excel ni satu je, dia tak ada function yang tu lagi. Jadi kita kena masukkan sendiri formula ni. Formula ni memang banyak tapi kalau kita Google kita boleh tahu. Tapi kalau kita nak sesatu boleh je, kita boleh try teks ni. Macam ni. So proper untuk, saya ingat balik proper bila kita nak dah buat satu tu kita just drag je lah. So senang. Contoh kita nak formula tadi proper and then kita drag, so dia akan proper semua. Tapi dia akan buat kat sebelah dia. Dia susah sikit lah kalau kita nak pilih ni, lepas tu kita nak pilih untuk huruf besar huruf kecil tu, itu susah sikit. Boleh ke menjawab pertanyaan tak? Okay, saya teruskan Sebab tu saya akan ada benda yang saya akan guna words juga. Contoh macam saya buat listing. Macam listing ni. Ini adalah listing responses daripada Google Form. Ni kan saya dah ada timestamp ni lah. Saya ada nama penuh ni semua ni. Macam staff yang akan jawab soalan tu dia akan bagi type dalam banyak lah ni. Ada huruf besar, ada huruf kecil. Tapi kita boleh adjust dia. Contoh lah. So kita nak dia proper kan tadi. Proper. Bila dia proper. Then kita pilih ni. Enter. And then kita drag dia. So nama akan jadi proper macam ni. Ini itu function proper tadi tu lah. Ini kalau saya nak hantar report dekat admin. Kita tak adalah hantar dia huruf besar, kejap huruf kecil. Tak, kita akan hantar dia proper macam ni. Tapi kalau kita pindahkan kat words pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma ini salah satu function jugalah dekat Excel ni. So next is background, create chart. Boleh pilih design. Okay, saya balik pada laporan ni kejap sebab saya nak tunjuk rumusan keseluruhan. Okay, sebelum ni saya bagi tahu sebab saya dah terlibat dengan silibus buat apa, silibus ni lama jugalah, tak adalah terlibat macam mana pun, dia just buat dia punya peratusan ni dengan silibus punya apa nak cakap ni, silibus punya data ni dia banyak pada nombor ni. Bila nombor ni dia banyak pada formula. Yang ini memang kalau tersalah tekan ni, ni Mujo Shah Alam yang dah siapkan formula siap-siap lah macam ni. Dah ada F, G, 9 semua ni. Tapi kalau tak ada, kalau kita tersalah je, ni saya dah delete tau. Jadi saya nak tunjuk macam mana kita boleh buat untuk seterus, untuk isi benda ni tanpa perlu kita kira satu-satu. Sebab ada orang yang akan guna kalkulator untuk kira peratus apa jodul yang tak ada ni. So jodul yang tak ada ni adalah persamaan. Okay, persamaan ni kita just tekan tanda sama dengan. Jodul yang tidak ada adalah yang ni kan, tidak ada. Sama tolak dengan. Tolak ni saya terus tekan tolak je tau. Dekat dalam keyboard ni, kat keyboard ni. Lepas tu saya akan tekan enter. So bila macam ni, yang bawah ni kita tak perlu pula buat formula yang sama, kita just drag dia macam ni. Okay, macam tu. Bila peratus ni, peratusan ada tu,
yang ada darab bahagi dengan apa ya? Bahan ada. Bahan ada. Bahan tidak ada. Darab 100. Kita tengok balik formula ni, nampak tak? Dia adalah, dia just guna simbol simbol slash untuk bahagi, simbol ni untuk darab. Simbol ni penting tau. Kalau kita nak guna formula, kita dah tak perlu guna kalkulator. Kalau kalkulator boleh juga. Contohnya tadi kita punya ni berapa? 185 bagi 40 Darab berapa tadi? Aku pun pening sekejap. Judul ni ratus tidak ada. Ini kita kena fahamkan lah yang ini dekat mana, yang ini dekat mana. Tapi yang saya nak tunjuk dia yang macam senang sikit lah. Maksudnya kita boleh kira apa benda yang tidak ada ni semua dalam Excel. So kita just drag dia macam tu. So tak perlu kira satu-satu untuk ni, untuk ni, untuk ni. Just ambil yang atas ni dan kita terus boleh kira yang bawah ni tadi. Sampai ke bawah. Macam ni sikit je tak apa. Kalau dia banyak, ada sampai bawah kita boleh track. So kita jimat masa lah kat situ. Excel ni banyak untuk kegunaan dia, jimat masa untuk kira. Dan satu lagi, saya suka guna Excel ni. Kalau tengah buka Excel, lepas tu ada benda yang kita nak kira, kita tak payah buka kalkulator. Kita just buat persamaan dia je lah. Contoh saya nak kira, tiba-tiba ada tanya saya 18 bahagi 5 ke. So 18, kita type dekat keyboard ni, slash adalah untuk simbol bahagi 5. Kita akan dapat jawapan dia macam ni. Just tekan enter. Dia asalkan kita ada keluarkan persamaan. Persamaan ni, once kita keluarkan, macam-macam kita boleh jumpa. Kalau kita tekan huruf P, dia keluar huruf P. Kita tekan huruf I. Cuma benda ni, macam saya cakap tadi, ini kita kena belajar lebih lagi. Ini ada function-function dia. Ini banyak pada advance semualah. Memang susah nak cakap. Tapi saya harap yang ni dapat membantulah sedikit. Okay, lepas tu ada satu tips lagi tau. Saya nak bagi tahu. Bila kita nak masukkan nombor telefon. Saya buka new ni lah. New tab. Pernah kita nak masukkan nombor telefon? Contoh 0192214051. 5 nombor kosong ni memang tak akan keluar. Walaupun kita adjust. Kadang kita nak adjust kat sini, kita dah pening kan. So, saya bagi tahu satu tips nak buat nombor telefon. Kita tekan ni, simbol kecil ni. Simbol apa ni? Apa nama? Apostrophe pun bukan. Dia macam koma kat atas ni. Dan kita letaklah nombor telefon. So dia akan appear yang kosong ni. Ini saya tak pasti. Saya tak habis ni lagi, tapi zaman belajar dulu kita orang apa-apa masalah kalau tak boleh nak tulis nama ke, tak boleh nak tulis nombor telefon ke, kita masukkan tanda ni, tanda koma ni. So dia kan. Sebab kalau kita contohnya kita masukkan nombor 013 ni, automatik kosong dia akan hilang. Tak ada siapa-siapa yang boleh tahu macam mana nak setting nombor telefon ke, nak bagi kosong tu ada kat depan. Sebab Excel ni dia sensitif sikit dengan nombor. Dia memang sangat function buat nombor-nombor tu. Okay.
Okay, saya tunjuk satu contoh lagi ni. Okay, ini kan contoh ini saya punya KeepFit punya program tu. Kita letak nama Nursen ni 2 kali. Saya nak buang duplicate dia. Okay. Contoh data kita kalau macam ni sikit kita boleh nampak tau mana yang duplicate, mana yang tak duplicate. Kita tak nak hantar benda sama 2 kali kan. Jadi kita highlight kan. Contoh kita nak highlight kat sini. Kita just tekan remove duplicate. Kejap Okay, nampak tak dia akan tulis one duplicate values found and remove. So macam tadi yang Cik Nosen ni terus hilang. So kita dah hilang terus apa ni duplicate data. So kita boleh dapat lah yang so kalau ada yang isi 2 kali tu kita boleh nampak lah dia akan hilang secara automatik. Okay, lepas tu macam ni kan. Saya buanglah timestamp ni tak penting pun. Contoh saya nak hantar report pada admin, senarai nama apa staff yang terlibat. Saya delete lah yang ni Saya rasa tak penting. Okay. Ni ni nama yang dah hidup tadi kan. Okay, contoh 1, 2. Ada satu lagi tips yang saya rasa Excel je yang boleh buat, Words tak boleh buat lagi. Nombor 1 dan 2 ni kan, contoh kita takkan nak isi nombor 3, 4, tak payah. Kita tak payah buat manual. Rugi masa. Kita tarik sini 1 dan 2 ni sampailah ada ikon kita punya cursor ni jadi macam tambah macam ni. And then kita drag dia sampai sini. So dia akan automatically keluar nombor sampai dan nombor mana. So tidak perlu lagi kita tulis nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ni type. Kalau kat Words kita kena type sebab Words tak ada lagi macam numbering automatic macam ni. Okay, filter. Okay, ini adalah statistik susunan buku staf Perpustakaan Tun Abdul Razak. So saya sekarang nak tunjukkan macam mana nak gunakan sort and filter. Sort and filter ni saya rasa ramai yang dah tahu tapi kita tunjukkan lagi untuk lebih faham. So contoh kita nak filter benda ni, kita just tekan dekat home yang data ni. So dia akan keluar filter. So filter ni function dia macam ni lah. Kita akan boleh select staff, nama staff ke ataupun kita boleh daripada sini pun kita dah boleh sort dia. So contohnya kita nak tengok, contohnya kita nak dia proper lah, dia nampak macam huruf siapa nak dulu nama ikut susunan nama kan. Contoh dia akan A sampai Z dulu. Itu kalau kita nak dia daripada itu kalau kita nak dia kita nak susun mengikut nama. Contoh kalau kita nak susun mengikut time, kita set smallest to largest. So dia akan automatically semua yang dekat tepi-tepi ni pun akan berubah juga. Yang ni pun sama, dia akan ikut. Filter ni adalah function dia macam tu. Kalau kita nak undo balik, clear je lah. Balik macam tu, okay. Apa lagi? Sort. Okay, lepas tu saya ada satu nak tunjuk macam mana nak
freeze pens. Freeze pens ni, okay, saya unfreeze dululah pens yang ada. Sekejap. Pens ni, syllabus. Okay. Ni yang saya kata tadi, dah semakkan syllabus yang staff Negeri Sembilan. Saya rasa staff PITA semua satu Malaysia pun akan ada terlibat dengan semakkan syllabus ni. Okay, sekejap saya unfreeze. Okay. Freeze pens ni function dia, contoh kan kita nak tengok bawah-bawah tapi kita tak tahu title dia. Okay, ini adalah function freeze pens ni. Tapi freeze pens ni, dia ada freeze top row dan freeze first column. Kalau top row ni, dia akan freeze yang atas ni je. Dia tak akan freeze apa yang kita nak. So kita unfreeze balik. Kalau freeze column ni pula, dia akan freeze first column. First column ni yang belah sini je lah. So dia akan, yang hujung tu je lah. Yang tepi ni je, bilangan saja. Kalau kat sini bilangan lah. So kita unfreeze mula. So macam mana kita nak dia kat belah sini kan, selalu kita nak dia nak ada kod khusus, judul ni kita nak nampak benda tu. So kita akan tekan di sini. Kat ujung ni tau, kat ujung ni. Freeze pens. Freeze pens. So yang atas ni dia takkan kacau. Sebab kita dah freeze dia dekat sini tadi. Contohnya, kita unfreeze mula. Okay, saya tunjuk. Contohnya saya nak buat ni. Tapi saya nak tengok juga. Macam ni kan tepi-tepi ni dah tak nampak dah. Saya dah tertinggal yang tepi ni. Apa? Saya nak isi status koleksi di PITA lain. Tapi saya tak nampak apa tajuk buku yang saya nak. Contohnya macam tu, kita akan klik kat sini tau. Dia adalah pertembungan, macam mana nak cakap pertembungan ni, pengarang ni dengan judul ni kat sini. Kita aktifkan sel ni and then kita freeze pens. Bila ni kat sini atas ni pun dah mati, kat tepi ni pun sama, nampak tak? So kita boleh nampak lah, oh status koleksi kita kat sini, judul dia apa. So tak adalah kalau kita unfreeze dia tadi, kita nak, bila kita klik isi sini, kita nak tengok judul dia, kita dah kena scroll balik bawah ni. So salah satu benda yang senang, ni je lah freeze pens ni. Freeze pens ni senang untuk kita nak scroll ke bawah tu. Mention sebenarnya benda ni. Contoh kalau kita freeze pens kat sini, macam ni lah. Nampak tak? Membantu tak? Excel kita. Saya rasa banyak sebenarnya. Sebenarnya Excel ni banyak sangat dia punya function dia. Contoh macam what if ni. Ini, kalau ini saya pun belum habis khatam lagi. Rasanya kalau pergi belajar pun susah sikit nak faham. Tapi boleh je. Data validation ni, ni pun data validation ni kita tak guna sangat untuk PITA lah. Saya kalau yang lain mungkin ada yang menggunakan data validation ni. So review ni tak adalah sangat. Freeze pens yang basic je lah. Saya akan tunjuk tricks and tips je. Sekarang pun dah pukul 4 petang. Yelah saya cakap formulas. Formulas ni tadi kalau tak silap kita akan belajar di Excel Advanced Code. Dia banyak sangat formula. Ni day semua. Boleh belajar tapi kita kena buat kelas yang betul-betul lah. Yang lama sikit. Tapi yang standard dia macam ni lah. Okay. Saya ajar yang sum yang basic tadi. Okay. Contoh kan. Ini susunan buku staff PITA. Contoh saya nak tahu jumlah Hazrik je.
Okay, Azri. Okay, kat tepi ni kan macam kita, okay, kalau jumlah kita just drag kan. Saya rasa semua tahu kot drag ni and then pergi kat auto sum and dia akan auto sum. Ada 2,822 buku Hazriq susun daripada tahun 2018. Contoh macam tu kan. Okay. Contoh kita nak tahu auto sum tu kita dah tahu. Kita nak tahu berapa banyak, berapa kali dia susun. So kita akan count numbers. Count numbers ni dia akan count lah. Kita tak tahu berapa banyak. Kalau dah sikit macam ni mungkin kita boleh kira satu-satu. Tapi kalau kita count numbers, dia akan kira macam ni. 466. Ataupun kita nak tahu Hazriq susun buku paling banyak berapa. Sekejap, salah. Hazriq susun paling banyak 300. Itu antara function-function ni yang senang sikit. Kalau yang dia more function tu, ni lah. Ini memang kena buat kelas lain lah. Conditional format. Jangan, saya takut saya terlepas nak tunjuk. Tapi saya rasa semua kod saya dah masukkan. Sekejap ni. Sebelum saya rasa dah tak ada apa kot. Ada apa-apa pertanyaan ke daripada ni?